Bismillah, bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Tadabbur Kontok yang ke-308. Tuan-tuan, ini adalah video rakaman. Tuan-tuan tonton video ni insya-Allah pada 29 Mac 18 Ramadan. Memang dah sangat dah betul-betul lebih separuh Ramadan dah berlalu. Tuan-tuan, 29 Mac 18 Ramadan ini tuan-tuan, saya sekarang on the way pulang daripada Tanah Suci. So 29 Mac adalah saya, mungkin waktu tuan-tuan sedang menonton ni, saya sedang ada atas flight untuk pulang daripada Jeddah ke Malaysia. Baik tuan-tuan, doakan perjalanan saya. Semoga-moga waktu tuan-tuan sedang menonton ni saya tidur atas flight lah kot. Semoga-moga doakan kebaikan untuk saya. Semoga saya sampai ke Tanah Suci, saya sampai ke tanah air ni dengan selamat lah, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Tadabbur Kontok diteruskan. Tadabbur Kontok 308 hari ini tuan-tuan adalah Tadabbur Kontok yang bercakap tentang tema Ramadan. Jom kita recall apa yang kita study sebelum ni tentang tema Ramadan. Pertama, masuk Ramadan dengan niat untuk beramal soleh. Yang kedua, Ramadan tiba dengan bentuk ujian yang baru. Apa ujiannya? Apa amal solehnya? Tuan-tuan, ujian yang baru adalah, amal soleh kita adalah, Ramadan bukan tentang makan, namun tentang memberi makan. Berpada dalam berbuka puasa, usah berlebih-lebihan. Manfaatkan apa yang masih elok untuk Aidilfitri ni. Usah beli baru. Yang masih elok itulah yang membawa ganjaran yang lebih baik. Selepas Aidilfitri ini, kita sembelih korban. Ini topik besar kita sesi yang lalu. Lepas Aidilfitri ini, kita sembelih korban. Dan hari ini, topik hari ini, kita bicara daripada firman Allah surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 34 dan 35. Komen di bawah tuan-tuan. Surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 34 dan 35, insya-Allah. Komen di bawah. Surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 34 dan 35, insya-Allah. Apa nak bicara hari ini? Tuan-tuan, hari ini kita nak bicara topik lalu. Hari ini kita nak sambung bicara topik lalu. Sesi yang lalu, kita kata selepas Aidilfitri ini, tuan-tuan dan saya kita sembelih. Betul tak? Selepas Aidilfitri ini, kita berazam untuk kita menyembelih korban. Maka tuan-tuan, kita nak bicara sikit lagi tentang hal itu. Surah Al-Hajj, surah ke-22, kita semak ayat 34 dan 35, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Kami telah jadikan setiap umat ada manasik. Manasik maksudnya ritual step by step. Ritual atas ritual atas ritual. Tuan-tuan, dalam Islam hanya ada dua ibadah sahaja yang ritual ibadah itu digunakan istilah manasik. Dua ibadah sahaja. Pertama, manasik haji. Kedua, manasik korban. Dua ibadah ni sahaja yang disebut ibadah mereka step by step itu sebagai manasik. Dua ibadah ni saja. Manasik haji dan juga manasik korban. Saya nak fokus pada korban tu. Allah sebut, likulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat Allah dah jadikan manasik pun. Liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang mana manasik ini agar mereka menyebut nama Allah atas binatang-binatang korban yang direzekikan kepada mereka. Tuan-tuan dan saya, kita berazam untuk menyembelih pada Aidil Adha nanti. Maka tuan-tuan, kenapa kita menyembelih? Kenapa syariat menyembelih korban itu berlaku? Agar kalian menyembelih dengan menyebut nama Allah terhadap rezeki yang Allah beri itu daripada binatang ternakan. Fa ilahukum ilahun wahid. Sembahan kalian sembahan yang tunggal. Kita yakin dan beriman bahawa yang menganugerahkan rezeki kita sepanjang tahun adalah Tuhan yang tunggal ini. Falahu aslimu. Kepada Tuhan yang tunggal inilah kalian menyerah diri. Wa basyiril mukhbitin. Sampaikan kepada khabar gembira kepada orang yang hatinya menjadi lembut. Lembut apa tuan-tuan? Lembut setelah kita menyerah diri kita untuk mengorbankan sebahagian rezeki kita
menyembelih kerana Allah Ta'ala. Sampaikan khabar gembira kepada orang yang hati jadi lembut. Siapa mukhbitin, orang-orang yang hati menjadi lembut, dia telah pun memujuk diri dia untuk utamakan menyembelih korban ke atas sesuatu yang lain. Dia telah memujuk hatinya untuk menyerahkan dirinya kepada ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengorbankan, membuang sifat kedekut, mengorbankan sebahagian dari rezeki untuk menyembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebut nama Allah ketika menyembelih demi Allah Taala tersebut. Yang mana dia menyembelih kemudiannya bukan dia ambil daging itu dan makan semua. Dia ambil separuh dan dia bagi pula kepada orang lain 2/3 daripada bahagian itu. Tuan-tuan, ini orang yang semoga-moga Allah melembutkan hatinya. Tuan-tuan, kelas yang lalu kita telah pun berazam beramai-ramai untuk Aidil Adha akan datang kita menyembelih korban. Semoga-moga dengan kita berazam itu, sampaikan khabar gembira kepada mukhbitin. Wa basyiril mukhbitin. Sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang lembut hatinya. Siapa orang yang lembut hatinya ni? Allazina iza zuqirallah wajilat qulubuhum, iaitu orang-orang yang bila disebut nama Allah, hati mereka menjadi gemetar. Tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan untuk menyembelih pada Aidil Adha akan datang, supaya tuan-tuan boleh menyembelih dengan menyebut nama Allah. Maka tuan-tuan, buat kerana Allah. Orang yang lembut hati ini adalah bila sebut nama Allah, bila sebut buat kerana Allah, bila sebut demi Allah, apabila sebut menyembelih kerana Allah, untuk Allah, dan bunyi-bunyi ayat seperti itu, gementar hati mereka. Mahu mereka untuk laksanakan demi Tuhan mereka. Ini orang-orang yang lembut hatinya. Siapa orang lembut hatinya? Allazina iza zuqirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang gementar hatinya bila disebut nama Allah kepada mereka. Wassabirina ala ma asabahum, dan orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Saya nak kecilkan skop perbincangan terhadap menyembelih korban. Tuan-tuan baru tersentak minggu lepas bahawa aku banyak berbelanja untuk Aidilfitri, aku tak sembelih korban pun tahun lepas. Maka tuan-tuan, kalau tahun ini tuan-tuan nak korbankan sebahagian Aidilfitri, tuan-tuan nak korbankan baju raya, nak korbankan benda-benda esensial yang tak perlu, yang menyebabkan tuan makan Maggi lepas Aidilfitri nanti, sehingga kan nanti Aidil Adha pun tak menyembelih. Sabar terhadap apa yang menimpa tuan-tuan. Sabar terhadap anak-anak kata, "Mama, pasal apa tahun ni tak ada bunga api?" Sabar. Sabar terhadap apa yang menimpa tuan-tuan, iaitu orang-orang yang dia reda untuk pakai baju raya tahun lepas agar dia ada bajet lebih untuk menyembelih korban, dan benda-benda seperti itu. Wassabirina ala ma asabahum wal muqimi salah, dan orang yang dia bukan setakat solat, dia menegakkan solat. Saya pernah bincang terbaru waktu kita study nasihat Luqman untuk anaknya. Saya explain kepada tuan-tuan apa maksud aqimis solah, ataupun ayat ni muqimis solah. Dia menegakkan solat. Dia bukan sekadar solat kosong, dia tegakkan solat. Sesi yang lalu kita baca inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Solat dan menyembelih demi Tuhan. Orang-orang yang dia bukan sekadar solat, dia laksanakan perintah yang telah ada dalam apa yang dia baca dalam solat tersebut. Muqimus salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada sebahagian rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka belanjakan, mereka infak pula kepada orang lain. Ini orang-orang yang mukhbitin, lembut hati mereka. Siapa orang yang lembut hati mereka? Orang yang lembut hati mereka adalah mereka dengar sahaja disebut nama Allah, gementar hati mereka terhadap orang ni. Mereka sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Mereka tegakkan solat yang mereka solat selama ni, dan mereka ambil harta mereka, infak, beri kepada orang lain. Maka tuan-tuan, semua benda ini adalah peluang untuk kita lakukan bila? Pada Aidil Adha nanti. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan tak mampu. Saya tahu sebahagian tuan-tuan, "Ustaz, Aidilfitri saya pun bersederhana. Memang saya tak ada duit lebih pun. Ramadan ni saya kurang harta." Sebahagian tuan-tuan. Sebahagian tuan-tuan nanti masuk Syawal, tuan-tuan akan, ayat kasarnya, makan Maggi. Ayat kasarnya, makan Maggi.
maksudnya kurang harta. Of course seterusnya masuk Zulhijjah untuk Aidil Adha. Aidil Adha tuan-tuan macam seolah-olah pagi pergi semayang, petang tu mungkin pergi tolong orang sembelih, lepas tu jadi macam hari biasa balik lah. Mungkin sebahagian tuan-tuan begitu. Tuan-tuan, saya nak bagi tips bagaimana kita boleh melembutkan hati kita dengan cara menyembelih ni. Mungkin bukan pada Aidil Adha akan datang, tapi Aidil Adha yang akan datang. Begini tuan-tuan, menyembelih korban ni berapa ringgit? Kita ambil angka yang tinggi sikit lah, iaitu RM800. Saya pun baru nak kira tuan-tuan. Sebenarnya tak sampai 800, 6 something ataupun 7 something je. Tapi untuk mudahkan kiraan, kita ambil RM800. Mana kalkulator saya? RM800. Tuan-tuan, RM800. Wih, tak nampak ni. Tak apalah tuan-tuan. Slow sikit nampak kot. Okey. RM800. Tuan-tuan, RM800 kalau kita bahagi dengan 12 bulan. Kenapa bahagi 12 bulan? Sebab kalaulah tuan-tuan menyimpan daripada Zulhijjah yang orang sembelih korban tu, tuan-tuan tak sembelih korban. Bayangkan kalau bulan Zulhijjah akan datang, orang menyembelih korban, tuan-tuan tak menyembelih korban sebab dana tak cukup. Kalaulah tuan-tuan mula menyimpan daripada Zulhijjah akan datang, tuan-tuan simpan sehingga datang Zulhijjah yang berikutnya. Tuan-tuan hanya perlu menyimpan RM66. Tuan-tuan hanya perlu menyimpan RM66 untuk membolehkan tuan-tuan kumpul RM800 pada Aidil Adha akan datang yang berikutnya. Maka tuan-tuan, saya nak bagi tips kepada tuan-tuan. Ini apa yang saya buat di beberapa tempat. Di apartmen saya dulu, apartmen lama saya duduk dulu di Shah Alam, komuniti kami, kita collect duit untuk Aidil. Kita daftar nak sembelih korban ni, korban tahun depan tu, daftar sekarang. Kita buat grup siap-siap dah. 7 orang ni, sebab 7 bahagian, 7 orang ni berkongsi lembu nombor 1. Setiap orang akan serahkan RM66 ni kepada ketua lembu tersebut ataupun penganjur tersebut. Kalau tuan-tuan ni AJK Surau, tuan-tuan, AJK Surau buka sembelih korban ni untuk tahun depan, buka sekarang masa Aidil Adha tahun ni, supaya orang-orang boleh masuk dan tak perlu bayar seketul RM800. Mereka boleh bayar RM60. Mereka boleh bayar lagi RM60. Masuk bulan baru bayar lagi RM60. Kalau dia skip bayar, kita pun tanya dia, pasal apa tak bayar minggu ni? Tuan-tuan, dia macam main kutu lah lebih kurang. Tapi kita bukan main kutu. Kita sedang menyimpan untuk Aidil Adha kita, untuk menyembelih korban. Kalau tuan-tuan AJK Surau, tuan-tuan boleh buat begini. Kalau tuan-tuan ni adik-beradik, kalau tuan-tuan ni ada adik-beradik yang ramai dan mereka semua pakat besar-besar dah, maka macam saya, keluarga saya, adik saya yang paling kecil, kami 6 beradik, adik paling kecil pun dah 28 kot. 28, 29 gitu dah. Maksudnya dah dewasa dah semua. Adik paling kecil, kami 6 orang adik-beradik. 6 orang adik-beradik, maksudnya tuan-tuan, kalau setiap keluarga ni menyembelih satu bahagian, tambah seorang lagi jadilah seekor lembu. Tuan-tuan, alangkah indahnya kalau tuan-tuan ada adik-beradik yang dah besar-besar ni, anak-anak dah besar ni. Mungkin tuan-tuan ketua keluarga. Alangkah bagusnya boleh bincang dengan anak-anak. Anak-anak, setiap kita boleh tak tahun depan kita menyembelih korban, seekor lembu tu family kita sahaja. Kita sembelih sendiri, kita lapar sendiri dan kita bahagi sendiri anak daging tersebut. Sama ada nak sembelih dekat rumah kita ke, nak join surau tapi sembelih tapi lembu kita sendiri jaga ke, terserahlah. Satu keluarga. Tuan-tuan, kalaulah contoh satu keluarga 7 orang menyembelih seekor lembu, mintalah ayah jadi bendahari ke dok kolek duit pada setiap anak setiap bulan satu. Maka tuan-tuan, dengan RM66 sebulan selama 12 bulan, bermula Aidil Adha akan datang, maka Aidil Adha yang berikutnya, tuan-tuan termasuk dari kalangan yang mampu, insya-Allah, dengan semangat Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, tuan-tuan antara yang akan mampu untuk menyembelih. Lalu di saat kita telah pun berjaya menyimpan selama setahun, kemudian kita menyembelih, wabashiril mukhbitin, sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang hatinya jadi lembut lepas tahun tersebut. Maka tuan-tuan, ingat tuan-tuan, Aidil Adha lebih utama daripada Aidil Fitri. Saya tahu sekarang dah 18 Ramadan, mood Aidil Fitri dah masuk. Tapi saya nak ingatkan kepada orang-orang yang mood Aidil Fitri dah masuk, Aidil Adha lebih utama dari Aidil Fitri.
Komen di bawah tuan-tuan. Aidil Adha lebih utama dari Aidilfitri. Saya tak maulah kacau mood raya tuan-tuan, tapi saya nak ingatkan Aidil Adha lebih utama dari Aidilfitri. Komen di bawah tuan-tuan. Aidil Adha lebih utama dari Aidilfitri. Komen di bawah. Aidil Adha lebih utama daripada Aidilfitri. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah, share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu pagi ini. Tuan-tuan, saya nak ingatkan balik, sekarang saya sedang dalam perjalanan nak pulang ke Malaysia atas flight sekarang. Saya mohon doa tuan-tuan agar saya sampai dengan selamat. Jemaah yang saya bawa ni pun sampai dengan selamat. Moga-moga ada kebaikan untuk semua. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan, mohon agar tuan-tuan juga doakan agar kita semua boleh berkorban pada Aidil Adha akan datang, ataupun setidak-tidaknya pada Aidil Adha yang akan datang. Wallahu alam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.